Today I'm gonna talk about outline of tripartite system. The Malaysian Industrial Relations System is a tripartite setup consisting of employer, the employees, and the government. There are three broad approaches to the decision-making process in manpower relation, namely unilateral, bilateral, or tripartite consequences. In deliberation between the parties, the Ministry of Human Resources chairs the discussion and appoints government representative. Workers are represented by Malaysian Trade Union Congress MTUC and the Congress of Unions Employees in the Public and Civil Service CUEPECS, while employers are resembled by the Malaysian Employer Federation. Thank you. Cara untuk menghubungi kesatuan sekerja semasa sekatan pandemik COVID-19 adalah yang pertama dengan menghubungi majikan dan mendapatkan nombor telefonnya. Dengan cara itu, kesatuan boleh membuat kumpulan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Dengan menjadikan kumpulan dalam media sosial, kesatuan dan pekerja mudah berkomunikasi semasa pandemik COVID-19. Cara kedua ialah mereka boleh menghubungi ahli baharu melalui media sosial juga seperti Instagram, Twitter dan lain-lain. Kesatuan sekerja boleh membuat siaran dan menyiarkannya di media sosial supaya ahli baharu dapat melihat siaran itu dan boleh menghubungi kesatuan sekerja semasa wabak COVID-19. Cara ketiga ialah gunakan aplikasi mudah alih. Kesatuan sekerja harus mencipta aplikasi khas untuk terus berhubung dengan ahli mereka. Individu yang mempunyai telefon bimbit adalah dalam jumlah yang lebih besar. Mencipta aplikasi mudah alih khusus ataupun sekurang-kurangnya tapak web mesra mudah alih adalah kaedah yang bagus untuk memastikan semua ahli kesatuan sekerja yang berpotensi mempunyai akses kepada maklumat tentang kesatuan sekerja walaupun mereka tidak mempunyai akses kepada komputer ataupun komputer riba. Cara keempat ialah menggunakan email. Semasa pendaftaran ahli yang baru, ahli baru mesti mengisi maklumat peribadi. Dalam maklumat peribadinya ada ruang kosong untuk mengisi email. Jadi kesatuan sekerja boleh mengambil alamat email untuk menghubungi ahli baharu semasa COVID-19 ini. Cara terakhir ialah menggunakan platform mesyuarat seperti Microsoft, Zoom dan lain-lain. Cara ini boleh bertemu dalam platform ini, boleh membincang akan masalah kerja dan boleh menghubungi ahli baharu juga untuk kesatuan sekerja semasa pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesihatan awam, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh, dan telah menambahkan beban dan cabaran kepada pekerja, majikan dan kerajaan. Tambahan pula, dengan melaksanakan pemerintah penjara sosial dan perintah kawalan pergerakan, majoriti pekerja dan majoriti pekerjaan yang berkaitan terutamanya dengan interaksi dengan pelanggan secara tetap secara fizikal turut terjejas. Globalisasi serta perubahan demografi, alat sekitar dan teknologi membentuk pasaran buruh dari hari ini dan akan membentuk pasaran buruh masa depan. Dan pula lagi, masalah COVID-19 telah menyerlahkan dan memburukkan lagi isu sedia ada. Keahlian kesatuan sekerja telah merosot secara global dan dengan itu keupayaan kesatuan sekerja untuk mengatur dan berkhidmat kepada pekerja. Pekerja telah bergantung kepada kesatuan sekerja untuk meningkatkan keselamatan dan pekerjaan, pendapatan serta akses kepada perlindungan sosial semasa pandemik. Terdapat 5 cara untuk memulihkan kesatuan sekerja selepas pandemik COVID-19 bagi memenuhi keperluan ahli. Yang pertama, mengadakan mesyuarat kesatuan sekerja dengan mengurangkan ahli dan menggunakan gerakan sosial. Selepas pandemik COVID-19, kesatuan sekerja sudah boleh bertemu ahli, tetapi ada syaratnya. Contohnya ialah memakai topeng muka dan menggunakan jarak sosial. Seperti pekerja muda ataupun pekerja baru. Terangkan faedah kesatuan sekerja dan peranan kesatuan sekerja kepada mereka.
Yang ketiga, kesatuan sekerja juga harus mewujudkan program latihan dan sistem upah berkaitan dengan produktiviti iaitu PLWS dalam industri dan sektor tertentu. Sistem upah berkaitan produktiviti iaitu PLWS ialah sistem yang mewujudkan hubungan lebih rapat antara gaji dan produktiviti atau prestasi pekerja atau syarikat. Boleh memastikan sebarang kenaikan gaji selaras dengan peningkatan produktiviti atau prestasi yang lebih tinggi. Sistem ini juga membolehkan pekerja mendapat sebahagian atau gaji yang saksama kerana peningkatan produktiviti dan prestasi. Program latihan ini bertujuan untuk melahirkan lebih ramai pekerja mahir yang produktif seterusnya memperolehi gaji yang lebih tinggi. Program itu juga boleh menarik pekerja untuk menyertai kesatuan sekerja selepas COVID-19 melanda kerana banyak faedah yang tersedia. Yang keempat ialah kempen meningkatkan kesedaran. Kesatuan sekerja boleh mewujudkan kempen meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesatuan sekerja kepada pekerja untuk melindungi hak mereka. Kesatuan sekerja boleh membuat program selepas pandemik COVID-19 tetapi menggunakan topeng dan penjarakan sosial. Wakil kesatuan sekerja boleh menggalakkan ahlinya mengambil tindakan seperti mengambil gambar dan dengan slogan, kempen dan berkongsi gambar di media sosial mengenai kempen tersebut. Wakil kesatuan sekerja boleh menggalakkan ahlinya menulis surat kepada syarikat kedutaan negara lain untuk menunjukkan solidariti dengan pekerja negara lain. Kempen mungkin berkaitan dengan diskriminasi terhadap kesatuan sekerja apabila pemimpin kesatuan sekerja dipecat kerana menubuhkan kesatuan sekerja atau membangkitkan isu pekerja dan di tempat kerja. Dan kelima dan akhir sekali, menambah baik perbaikan sistem yang dikendalikan oleh kesatuan sekerja supaya berjalan dengan lancar dan menambahkan dana yang diperuntukkan untuk membantu pekerja baharu mula bekerja selepas diberhentikan berdasarkan faktor COVID-19. Di samping itu, ia juga memberikan kuasa kepada mahkamah buruh untuk mendapatkan lebih banyak sokongan sekiranya terdapat isu yang berkaitan di tempat kerja. Monggok adalah senjata yang sangat kuat yang digunakan oleh kesatuan sekerja dan persatuan buruh yang lain untuk mendapatkan permintaan mereka diterima. Ialah secara amnya melibatkan pemberhentian kerja oleh sekumpulan pekerja untuk tujuan mendatangkan tekanan kepada majikan mereka supaya tuntutan mereka diterima. Tindakan perindustrian ialah sebarang tindakan yang boleh menjejaskan terma kontrak yang diambil oleh pekerja yang bertindak bersama untuk memaksa majikan mereka menerima ataupun tidak menerima terma atau syarat atau menjejaskan pekerjaan. Tindakan yang perlu diambil oleh pihak industri ialah badan induk perlu mengadakan rundingan dan pertemuan antara pihak yang tidak mempunyai persefahaman. Seterusnya, persetujuan bersama yang ditandangani oleh pihak-pihak dan pegawai-pegawai dari bidang pemerintahan akan menjadi saksi. Ini mesti dilakukan dari segi rundingan untuk mencapai persetujuan. Pegawai dari badan kerajaan harus segera mengemukakan masalah yang menyebabkan mogok itu kepada lembaga penyelesaian perhubungan industri. Ini jika ia tidak menghasilkan kata sepakat, iaitu perkelahian yang berlaku antara pekerja dan majikan tidak akan dicampur tangan oleh mana-mana pihak ketiga untuk menyelesaikan perikaian tersebut. Majikan dan pekerja mampu menyelesaikan perikaian tanpa campur tangan sesiapa. Perikaian yang berlaku juga boleh diselesaikan melalui cadangan yang dipersetujui oleh pekerja dan majikan sendiri. Sekiranya pelbagai kaedah telah digunakan tapi masih gagal menyelesaikan pertikaian, pihak lain boleh merujuk kepada Jabatan Perhubungan Perindustrian perusahaan untuk menjalankan proses perdamaian. Pemilihan pekerja yang betul. Mengupah pemohon atau calon yang sesuai adalah bahagian penting dalam mengurangkan pos mengganti ketekanan pekerja. Pengambilan juga boleh dibuat sebagai proses responsif, ramalan dan berjaya untuk pengurusan sumber manusia yang betul. Model pengambilan pengurus sumber manusia mengautomatikkan proses seperti pemprofilan, penyaraian pendek dan saringan prospektif, serta memberi taklimat kepada pemohon baharu tentang tanggungjawab, peranan dan penerimaan, sambil memastikan bahawa calon itu sesuai untuk jawatan tersebut.
Seterusnya ialah pemantauan pekerja, menggunakan Jabatan Sumber Manusia untuk menjalankan tinjauan kepuasan pekerja dan sesi maklum balas, terutamanya dengan pekerja, boleh membantu dalam mengenal pasti elemen yang mendorong keselesaan mereka dan mengutamakan perubahan yang perlu dibuat dalam perniagaan ataupun syarikat untuk memanfaat pekerja. Kursi ganti pekerja boleh dikurangkan dengan tindakan tersebut. Sokongan departmen ataupun sokongan pembangunan strategik ni paling berkesan untuk mengurangkan kursi ganti pekerja dengan melabur dalam latihan kekatangan pekerja untuk menjamin bahawa aktiviti pembangunan tenaga kerja berada dalam landasan yang betul. Sumber manusia boleh digunakan untuk mengendalikan dan memantau sesi latihan. Setiap fasa dalam proses latihan boleh membantu pekerja meningkatkan set kemahiran mereka, membolehkan mereka cemerlang dalam pelbagai peranan.